Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Umi Zainab binti Muhammad Ghazali daripada USM. Hari ini saya akan membentangkan tajuk mengenai sejarah dan kaedah penetapan isi padu air dua kholah dalam Islam. Okey, kita pergi kepada pengenalan di mana istilah dua kholah merujuk kepada ukuran minimum yang digunakan dalam menentukan kesucian air daripada najis. Okey, masyarakat secara umumnya mengetahui mengenai makna asas dua kholah, namun masih ramai yang tidak mengetahui mengenai sejarah, konsep dan pengertian sebenar istilah dua kholah. Okey, kita pergi pula kaedah kajian di mana saya menggunakan dua kaedah kajian iaitu pendekatan kualitatif dan teknik analisis kandungan. Di mana pendekatan kualitatif ini saya membuat penelitian terhadap ayat-ayat suci Al-Quran serta teks-teks agama klasik dan terkini, termasuklah kitab fiqh, hadis dan tafsiran ulama-ulama terdahulu yang berkaitan dengan konsep dua kholah. Okey, data dikumpulkan daripada pelbagai sumber rujukan primer dan sekunder seperti riwayat hadis yang menyentuh isu kesucian air serta karya ulama yang membincangkan peraturan syarak dalam menetapkan jumlah air yang diperlukan untuk mengekalkan kesuciannya. Okey, dari sudut teknik analisis kandungan pula, ia melibatkan pentafsiran istilah utama yang berkaitan dengan pengukuran dua kholah serta perbandingan antara pelbagai pandangan ulama dan mazhab mengenai kaedah penetapan isi padu tersebut. Okey, melalui analisis ini, pendidik mengenal pasti elemen-elemen yang penting seperti definisi dua kholah, kaedah pengiraan isi padu serta implikasi hukum yang terhasil daripada penentuan isi padu ini dalam konteks hukum taharah, iaitu bersuci. Okey, kita pergi pula kepada kepentingan sukatan air dua kholah, di mana terdapat 4 kepentingan sukatan air dua kholah, iaitu yang pertama adalah penentuan status air, yang kedua kebolehgunaan air, yang ketiga perbezaan nilaian dua kholah, manakala yang keempat ialah aplikasi praktikal. Okey. Dari sudut penentuan status air ini, isi padu air dua kholah digunakan untuk menentukan status air sama ada mencapai tahap air mutlak atau tidak. Manakala kebolehgunaan air pula ialah kuantiti air dua kholah penting sebagai nilai minimum yang pasti bagi kesucian air untuk kegiatan berwudu, mandi wajib dan sebagainya. Manakala perbezaan nilai dua kholah itu terdapat sekurang-kurangnya 3 nilai yang diterima sebagai nilai umum isi padu dua kholah berdasarkan kiraan matematik melambangkan ketinggian ilmu sarjana-sarjana Islam. Dan akhir sekali ialah aplikasi praktikal, di mana aplikasi isi padu dua kholah digunakan dalam pembinaan struktur kholah air di masjid bagi memudahkan dan melancarkan urusan wuduk. Kita pergi pula kepada asal-usul dan sejarah konsep dua kholah. Kholah merupakan sejenis bekas isian air yang digunakan oleh masyarakat Arab lampau. Setiap satu bekas ini mampu menampung sekian banyak air. Isi padu atau kandungan air dalam satu kholah inilah yang digelar sebagai satu kholah. Ia masih digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW, namun 200 tahun setelah kewafatan baginda, ia tidak lagi digunakan. Penduduk-penduduk di Baghdad, Syam dan Mesir mengadaptasi ukuran ini dengan skala Richt yang juga disebut sebagai kati. Okay, saya pergi pula kepada dua hadis masyhur mengenai dua kholah, iaitu daripada Imam Ahmad dan Abu Sa'id Al-Khudri. Okay, terdapat hadis masyhur dari Abu Daud mengenai telaga berdaah, di mana ketika musim hujan, air di bawah paras pusat, manakala pada musim kemarau air di bawah paras lutut. Okey, Abu Daud telah menziarahi sendiri telaga berdaah ini di Madinah, dan beliau telah mengukur telaga berdaah itu dengan meretangkan kain selimut di atasnya, kemudian mengukur dengan hasta dan didapati lebarnya adalah 6 hasta. Okey, terdapat 3 kaedah pengiraan isi padu dua kholah, iaitu yang pertama ialah timbangan berat kholah tukar kepada kati, tukar kepada dirham
dan tukar kepada gram. Yang kedua ialah ukuran hasta dan yang ketiga pula ialah sukatan tin. Okey, kita pergi pula kepada kiraan dua kholah dari segi timbangan. Okey, dari segi timbangan dua kholah ini, setiap kawasan di Baghdad, Mesir dan Syam adalah tidak sama. Okey, di Baghdad, dua kholah ini meliputi 500 kati dan di Syam, di Mesir pula meliputi 446 3/7 kati dan di Syam pula adalah 81 kati. Okey, di Baghdad ini satu kati Baghdad bersamaan 124 4/7 dirham. Satu dirham bersamaan 3.17 gram. Maka apabila dikalikan semua, kita akan dapat hasil 203.785 liter air. Dan kita pergi pula kepada Mesir. Satu kati Mesir bersamaan 144 dirham. Satu dirham bersamaan dengan 3.17 gram. Dan apabila kita kira semua, kita akan dapat hasil 203.785 liter air. Dan kita pergi pula kepada Syam. Satu kati Syam bersamaan 2.5 kg. Dan apabila dikira buat pengiraan semua, kita akan dapat hasil 202.50 liter air. Di sini kita lihat adalah nilai antara dua kholah ini adalah hampir sama. Kita pergi pula kiraan dua kholah dari segi ukuran. Dalam mazhab Syafi'i, bekas segi empat, satu suku hasta tinggi, satu suku hasta lebar, satu suku hasta panjang. Bekas bulat seperti telaga, dua hasta dalam, satu hasta lebar. Manakala mazhab Hambali pula, bekas segi empat, satu hasta panjang, satu hasta lebar, 2.5 hasta tinggi. Bekas bulat seperti telaga, dua setengah hasta dalam, satu hasta lebar. Terdapat perbezaan pendapat ulama mengenai kadar hasta dalam unit ukiran moden, iaitu cm. Sebahagian berpandangan satu hasta adalah 46.2 cm, manakala sebahagian yang lain berpendapat satu hasta bersama 48 cm. Jika diambil pandangan pertama, iaitu satu hasta bersama 46.2 cm, maka dua kholah adalah bersamaan dengan 192.599 liter. Manakala pandangan kedua pula ialah satu hasta adalah 48 cm bersamaan dengan 216 liter. Dr. Wahbah Zuhaili menukilkan bahawa satu hasta Mesir sekarang ialah 46.2 cm. Menurut beliau, satu hasta yang dimaknakan dalam riwayat Nabi adalah satu hasta Hashimi, iaitu bersamaan 61.2 cm. Jika diambil pandangan ini, maka dua kholah akan menjadi bersamaan dengan 447.697 liter. Kita pergi pula kepada kiraan dua kholah dari segi sukatan tin. 10 tin atau 15 tin yang bersamaan dengan 270 liter air. Okey, perbezaan ukuran hasta ini akan menjadikan isi padu dua kholah berbeza-beza daripada 192.599 liter, 216 liter sehingga ke 447.697 liter. Walaupun nilai terakhir ini adalah sangat jauh dan janggal dan tidak diterima oleh ulama terdahulu dan sekarang, ia menjadikan isi padu minima air dua kholah adalah 192.599 liter dan nilai dua kholah bersamaan 216 liter adalah masyhur dan diterima pakai oleh kebanyakan ulama Islam sehingga kini. Namun Dr. Wahbah Zuhaili lebih menjurus kepada sukatan isi padu dua kholah bersamaan 15 tin, iaitu 270 liter air, dan pendapat ini semakin diterima pakai dan diterima guna oleh ramai ulama kontemporari masa kini. Dan akhir sekali kita pergi pula kepada kesimpulan. Okey, kholah merupakan sejenis bekas isian air yang digunakan oleh masyarakat Arab lampau. Dari segi timbangan berat dua kholah adalah air adalah 202.5 kg ke 203.785 kg. Dari segi ukuran dua kholah akan menjadi berbeza bergantung kepada ukuran hasta yang digunakan dan ini menjadikan isi padu dua kholah berbeza-beza daripada 192.599 liter, 216 liter sehingga ke 447.697 liter. Dari segi
sukatan. 2 kolak adalah setara dengan 10 tin ataupun 15 tin yang bersamaan dengan 270 liter air. Pada umumnya, isi padu 2 kolak adalah minimum 192.599 liter. Isi padu 2 kolak 216 liter dan 27 liter adalah pendapat yang diterima ramai, manakala 447.697 liter adalah pandangan yang janggal. Okey, sekian. Terima kasih.